Kali ini, kami akan membawa anda ke tapak sarang lebah madu kelulut yang diusahakan oleh anak tempatan di Gunung Semanggul. Seperti yang kita ketahui, madu kelulut mempunyai pelbagai khasiat yang boleh digunakan oleh pelbagai lapisan umur. Jom kita bersama-sama dengan pengusaha madu kelulut ini, Encik Samsudin bin Abdul Talib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang ini kita berada di ladang kelulut saya lah, ni dekat Taman Indah Jaya, Jalan Kerian, Semanggul. Nama saya Samsudin bin Abdul Talib. Saya sudah mengusahakan ladang kelulut ni lebih kurang 2 tahun lepas lah. Start daripada tahun 2022 saya sudah mula menjalankan kerja-kerja ni lah. Asal-asalnya pasal kira dah macam masuk dalam zon pencen ni, jadi tak ada apa yang kita nak buat. Jadi inilah kerja yang saya anggap mudah. Lebih kurang dalam 2 tahun ada 35 lah sarang kelulut dekat sini. Tapi kelulut ni mengeluarkan hasil sekiranya di sekeliling ada banyak bunga-bunga, bunga pokok ke, bunga buah-buahan, bunga-bunga lah. Jadi kalau musim bunga memang banyaklah madu yang keluar daripada sarang kelulut ni. Spesies yang paling baik lah kalau kita nak menternak kelulut adalah jenis hitama. Jadi jenis hitama ni dia besar sikit lah. Kelulut dia besar. Dia lagi satu, dia aktif dan dia rajin. Dia punya tentera dia rajin bekerja. Lagi satu, kelulut ni dia boleh cari makan, cari madu dalam lingkungan 3 hingga 4 km. 4 km dia boleh pergi dan dia boleh balik, dia bawa kelulut, dia bawa madu masuk ke dalam sarang dia. Itulah. Di sini saya nak tunjuk lah ni macam mana sarang kelulut tu kan, madu kelulut. Okey, saya buka dulu ya. Jadi inilah bentuk dia, sarang kelulut yang dah ada kantung-kantung madu. Dekat masuk dalamnya, tengok. Ini memang dah jadilah ni. Madu bergantung pada bunga lah. Kalau selagi banyak bunga, banyaklah madu di dalam. Itu kantung-kantung madu. Dekat sini ada kantung madu. Ni ada yang ni. Memang dah ada bandu lah ni. Banyak madu, bermakna kalau dah macam ni kita boleh tuai lah. Kita boleh tuai dah macam ni. Satu, saya dah mempraktikkan madu di dalam pasu sekarang ni. Pasal apa? Kalau yang pakai kayu ni dia lebih kurang dalam 3-4 tahun dia akan reput. Jadi bila dia reput kita kena tukar balik. Jadi macam ada satu masalah. Jadi saya ada cuba buat dalam pasu lah. Tapi hasil dia belum dapat lagi lah sekarang ni. Sekarang baru nak praktik saja. Baru nak cuba. Ni bermaknanya macam inilah. Ni dia di dalam pasu. Ni dia di dalam pasu. Jadi kita akan pindah dia masuk ke sini. Ini semua buat daripada pasu. Pasu ni pun pasu bunga. Nanti dia akan duduklah di dalam ni. Dia akan duduk dalam ni, bermakna ini dia tak akan reput lah. Walaupun sampai bila pun, insya-Allah kalau tak ada binatang buah yang ganggu, tak ada masalah. Pasal dia tahan ni. Ya. Ni. Dia boleh tengoklah belah dalam ni. Dia dah naik lah sarang ni. Jadi bermakna dia tahan lah. Dia tak macam kayu. Kayu dia lama-lama dia reput. Dia kena makan anai, ulat lah apa. Itulah. Jenis ni kebanyakan kita ambil dekat orang asli. Kita beli. Dia harga dia lebih kurang satu tongkol kayu ni lebih kurang lah. Dia tak kurang daripada 300 harga dia. Dia tengok jenis. Kalau yang jenis yang macam hitama tu mahal sikit. 400 satu. Kita beli. Itu tak masuk kos yang kita buat ni. Kita buat topping dan ini apa dipanggil topping. Topping ni kegunaan dia naik ke atas, dia akan bertelur, dia akan membuat sarang, dia akan keluarkan hasil madu di atas topping ni. Ini dipanggil topping.
Ni yang kotak atas ni. Jadi yang masa kita buat balik topeng ni belum ada lagi, semata-mata tongkol kayu saja. Kayu dah saja yang ada benih lah di dalam. Jadi bila dalam hutan dia nampak sarang kelulut dekat kayu, dia akan tebang kayu tu, dia akan potong lah setakat mana yang dia nak ambil. Mungkin 1 meter ke macam tu. Jadi kita bawa balik ke sini, kita proses balik lah. Kita buat ni dia punya topping. Buat masa ni kita tak ada buat apa operasi apa ni, tak ada waktu. Siapa-siapa nak datang bagi tahu, kita buka je lah. Memang banyak lah orang duk masuk sini. Tambah budak-budak sekarang ni kan, dia buat filem lah, buat apa lah macam-macam. Sebab sebenarnya ni bukan komersial, kita baru dalam tempoh percubaan ni. Okey, dia tak kisah dia kalau kata kebanyakan ladang kelulut, kalau ladang di dalam dusun okey. Pasal di sini kita tak ada dusun, harapkan bunga sawit saja, jadi kita kena bantu dia, kita kena tanam bunga lah. Tapi selalunya kalau spesies bunga yang orang tanam dalam tempat penternakan kelulut, selalunya ni bunga pengantin. Itulah bunga pengantin, ada dekat ujung sana. Adalah 2-3 tempat tu belakang tu, tu yang atas pokok tu. Tu. Jadi dia makan itulah. Bila dia terbang, dia ambil madu daripada bunga pengantin, dan di sekitar kawasan ternakan kita, bermakna dia tak jauh, dia ulang alik tu, bermakna lagi cepat ada madu. Kalau tempat kita sekitar ni memang tak ada bunga, dia kena pergi 3 km, 4 km, bermakna dia ambil masa jauh dia nak datang balik. Jadi lambat. Itu perlu kena ada bunga di kawasan kita. Itulah. Lagi satu, kalau kata contoh kata dalam kita ternak ni, dalam ladang limau, madu kita akan jadi masam. Dia macam tu. Kalau kata ladang sawit, dia akan jadi warna kuning. Dia akan warna kuning madu tu. Kalau durian ke apa ke, itu semua boleh lah. Saya tak kisah, dia ikut apa jenis yang dia makan, apa jenis madu yang ada dekat bunga tu. Produk yang kita boleh buat, contoh kita boleh bubuh dia dalam cube macam straw ke apa kan. Jadi bila ni kita boleh pasarkan, jadi dengan harga yang murah lah. Kalau dalam straw tu kita boleh jual dengan harga murah lah kan, mungkin RM1 ke RM2 kita boleh jual satu. Tapi kalau kita bubuh dalam botol, harga dia jadi mahal sikit. Lebih kurang RM90, 500 ml lebih kurang lah. Okey, di samping kita buat makanan, buat minuman, madu juga boleh kita hasilkan sabun. Macam ni lah, sabun selalunya buat sabun muka je lah, pasal bentuk dia pun kecil kan, dia pun lot sinar. Lot sinar dia cantik ni. Jadi produk ni itulah, kita boleh hasilkan sabun. Jadi kita bubuh dalam acuan macam ni, kita beli acuan macam ni, dia lebih kurang jelly je, tapi 100% ada bahan buih dengan madu, 100% madu, kita tak campur apa-apa, cuma ada bahan lah untuk jadikan dia buih tu. Jadi dia pun wangi kan, wangi. Selalunya insyaAllah lah, kalau buat cuci muka ke, insyaAllah bagus juga ni, pasal dia betul-betul madu. Okey, kalau harga pasaran, kalau betul-betul RM15 satu ni RM15 pasal dia madu kan. Tapi kalau kata sekarang ni kita buat kecil-kecilan macam ni, sambil-sambilan baru nak promote, kita jual RM10 dia satu. Sekarang ni lah. Tapi kalau dekat luar dia orang jual RM15. Okey, untuk jangka panjang, madu kelulut ni sebenarnya adalah perusahaan yang insya-Allah paling menguntungkan. Sebab apa? Dalam banyak-banyak ternakan inilah yang tak perlu kita bagi makan. Kita tak perlu bagi dia makan, kita tak perlu sediakan makanan dia. Cuma kita sediakan tempat dia saja. Dia akan mendatangkan hasil untuk kita. Jadi inilah ternakan yang saya kira yang paling baik sekali lah. Pasal modal pun insya-Allah taklah berapa banyak. Tapi jadi satu, pengawasan dia pun tak perlu menggunakan ramai orang kan, tak perlu tenaga banyak, tak perlu modal banyak. Jadi itulah, ingat, insyaAllah kalau ada, pasal kita pun kekurangan modal, kalau kata ada mana-mana pihak yang sudi memberi ruang untuk kita, memberi bantuan, insyaAllah benda-benda ni, produk ni boleh dikembangkan lagi lah untuk masa depan.
Bagi yang ingin mengadakan lawatan atau tinjauan untuk mempelajari cara penternakan madu kelulut ini, anda bolehlah terus menghubungi Encik Samsudin untuk hadir ke tapak madu kelulut ini. Semoga usaha yang dilakukan oleh Encik Samsudin dapat memberi manfaat kepada semua, terutamanya penduduk sekitar Gunung Semanggul.